Assalamualaikum Nur Hayati Jalani. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadira dan Ramiza, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kami di Alhamdulillah. sini sehat sahaja. Harapnya Nur Hayati pun sehat di sana. Alhamdulillah. Sebenarnya Nur Alhamdulillah, Hayati, ya, sehat. sebelum kita Ya. memulakan interaksi ini, sudah pun nak bukakan satu soalan untuk Nur Hayati dan juga rakan-rakan kita Ya. dari ketiga-tiga daerah, iaitu berkenaan dengan petua yang masih diamalkan. Kalau secara peribadi untuk Nur Hayati sendiri, adakah ada petua yang masih diamalkan ni? Kalau memikirkan petua ni, Nadira, Ramizah, rasanya banyak petua-petua yang sudah biasa kita ni buat setiap hari. Tapi salah satu petua yang memang indah ditinggalkan dari dulu tu, sebelum barus gigi, minum air dulu. Itu memang sudah terbiasa sudah. Sudah terbiasa setiap hari dibuat macam itu. Jadi kadang petua ini pun boleh jadi kebiasaan juga. Jadi habit kita Jadi ni lah. habit sebab lama sudah kan selalu diamalkan. Terima kasih Nur Hayati mengongsikan. Rasanya mungkin pasti banyak bahan dan perkongsian dari daerah Blyth. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita Nadira dan Ramiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blyth pada pagi ini. Pada hari ini Auda, kita ada tetamu di studio. Dan sebelum bersama beliau, ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini hujan ya. Jadi kita mengharapkan semua pengguna jalan raya kena dapat berhati-hati dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan apa je urusan bis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah Auda, tanpa membuang masa, kita bersama dengan tetamu kita di studio pada pagi ini, iaitu Profesor Dr. Haji Ismail Opak, konsultan perundingan Brunei, yang mana pada pagi ini kita akan membawakan satu tajuk membina tabiat rajin berusaha ya. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Profesor, tajuk hari ini membina tabiat rajin berusaha. Iya. Dan pastinya ia mempunyai satu nyorang penjelasan yang lebih meluas ni, Profesor. Jadi bagaimana cara untuk membina tabiat dan juga perangai rajin berusaha untuk mencapai kejayaan kita ni? Terima kasih banyak. Yang sebenarnya dalam kehidupan, Ya. kita memerlukan 3 faktor penting. Pertama, kita memerlukan tabiat, sikap ataupun perangai. Yang kedua, kita memerlukan ilmu. Yang ketiga, kita memerlukan kemahiran dan pengalaman. Jadi artinya untuk berjaya, kita perlu bina tabiat itu. Artinya kalau kita nak berjaya, mesti tabiat itu mesti baik. Jadi ilmunya baik, jadi kemahirannya baik. Kalau misalkan perangai ataupun tabiatnya buruk, ilmu buruk, kemahirannya jadi buruk. Oleh sebab itu nak berjaya sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang pekerja ataupun sesiapapun, dia memerlukan pertama ialah inisiatif, iaitu datangnya dari diri sendiri, keinginan. Yang kedua ialah iaitu dari segi kesedaran dan kefahaman kita. Kesedaran dan kefahaman ini bermaksudnya bertunjangan kepada iaitu pemikiran yang waras. Artinya orang tidak waras tidak boleh berfikir. Oleh sebab itu kita memerlukan yang kedua, iaitu kesedaran dan kefahaman yang bertunjangkan kepada iaitu kewarasan berfikir. Yang ketiga ialah kita memerlukan iaitu usaha ataupun misal kata yang usaha yang gigih dan juga yang kita dapat usahakan yang semampu yang kita dapat. Jadi artinya yang ketiga-tiga ini iaitu daripada inisiatifnya itu tadi, dari kesedaran dan juga dari segi keinginan, keinginan dan juga kefahamannya. Dia ingin mencapai kejayaan, dia ingin mencapai kepada satu perolehan yang baik dari segi seorang pelajar, dari seorang pekerja, dari segi kehidupan. Oleh sebab itu ketiga-tiga faktor ini sebenarnya dia begitu penting, tetapi dia tidak akan tercapai kalau sekiranya dia tidak menggunakan dalam bahasa Latinnya via veritas vita. Via veritas vita dalam bahasa Latin maksudnya inisiatif itu mesti baik, perasaan mesti baik, pikiran mesti baik, kejujuran mesti ada. Kalau dia hanya berfikir berniat tetapi tidak ada kejujuran, itu tidak akan sampai. Begitulah dia maksudnya. Ya. Pastinya perlunya ada cita-citanya, Ya. cita-cita untuk mencapai satu kejayaan ni, Profesor. Jadi apakah asas utama untuk membina tabiat rajin berusaha ini supaya niat dan juga harapan kita ini tercapai? Ya, terima kasih banyak. Yang sebenarnya dia beberapa faktor penting. Artinya kita semua orang, setiap orang
orang normal, orang biasa mau berjaya. Saya rasa tidak berjumpa pernah orang tidak mau berjaya. Artinya kita hidup ini mau berjaya, mau ada kemenangan, mau memperolehi sesuatu yang baik. Oleh sebab itu dia ada faktor-faktornya supaya kita ini dapat berjaya, supaya kita dapat membina tabiat yang rajin berusaha ini. Artinya kita tidak boleh diam kaku. Oleh itu pertama yang para faktor pertama ialah niat kita yang baik tadi. Artinya niat ini dia boleh menggerakkan minda kita, dia boleh menggerakkan perasaan kita supaya kita dapat berusaha. Yang pertama, yang kedua ialah diisytiharkan atau declare dalam bahasa Inggrisnya, iaitu kita katakan bahawa kita mau membina, iaitu rajin berusaha ini. Yang ketiganya ialah dilaksanakan dengan perbuatan. Artinya kita tidak boleh bercakap saja tapi tidak berbuat apa-apa. Kata dalam bahasa Inggrisnya, don't say it but do it. Artinya jangan cakap-cakap macam Mat Dinin tapi tak ada sampai-sampai pun. Oleh itu kita yang ketiganya. Dan keempatnya ialah untuk berjaya, untuk mencapai kemenangan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, sesiapa pun, ini dia perlukan doa. Doa yang penuh dengan keimanan, yang usaha yang jujur dengan kegigihan. Saya rasa dengan adanya doa yang penuh keimanan ini, dengan usaha yang jujur dengan jujur dan ikhlas ini, insya-Allah dia akan dirahmati dan diberkati oleh Allah untuk mencapai kejayaannya. Inilah dia artinya faktor penting tadi itu, bahawa dia perlu ada usaha. Dia perlu mempunyai pikiran, mempunyai hati yang baik. Artinya inilah dia sebagai satu rangkuman untuk berjaya dan meraih kejayaan dalam kehidupan, dalam pelajaran dan lain. Dia mesti ada ini. Yang akhir itu doa itu amat penting bagi kita sebagai seorang Islam. Juga sebagai orang agama lain. Ya itu dia. Ya. Dan dengan adanya nyorang doa, ikhtiar, usaha dan sebagainya ni pastinya akan membuahkan satu hasil yang sangat lumayan, bukan saja untuk orang sekeliling masyarakat kita ni, malah untuk diri sendiri ni Profesor. Jadi tabiat rajin berusaha akan melahirkan dorongan dalam diri kita ni, dan yang mana supaya kita ni berjaya. Jadi apakah maksudnya dorongan dalam diri itu, Profesor? Ya, yang sebenarnya dorongan dalam diri ini dia sebenarnya dia dibangkitkan bila kita ada niat, bila kita ada keinginan untuk membina tabiat kita supaya kita rajin berusaha. Dia akan menimbulkan dua faktor. Pertama iaitu kita akan sentiasa berusaha. Kerana untuk berjaya tidak ada lain, hanya berusaha. Tidak boleh angan-angan, kita mesti ada usaha. Yang kedua, kita sanggup berkorban. Kita berkorban untuk diri kita untuk mencapai kejayaan. Kita berkorban untuk anak-anak kita untuk kejayaan. Kita berkorban untuk keluarga kita untuk kejayaan. Dan saya kata, kita berkorban atau berusaha untuk masyarakat kita supaya kejayaan. Jadi artinya dengan adanya sikap ini tadi atau tabiat ini tadi, perangai ini tadi, maka kita dapat mengusahakan diri kita, dapat kita berkorban. Inilah dia kunci kejayaan kedua-dua ini tadi, faktor ini, supaya apa yang kita hasratkan, supaya kita yang niatkan, supaya kita mimpikan yang akan tercapai itu. Tetapi mesti melalui yang keempat, iaitu berdoa dengan keimanan, usaha yang jujur dan ikhlas. Ini dia yang kuncinya. Doa dan usaha. Orang sentiasa berkait rapatnya doa dan usaha ni Profesor. Jadi akhir sekali ni Profesor, ingin kita mengetahui macam manakah hendak mengetahui bahawa seseorang itu benar-benar gigih dalam membina rajin berusaha tu. Ya, terima kasih banyak. Yang sebenarnya hendak mengenali orang yang ada tabiat ini, orang yang ada usaha ini, dia ada dua kita dapat perhatikan. Pertama ialah cara dia berfikir. Dia berfikir secara konsisten. Maksudnya kalau misalnya kata dia berniat hari ini, dia akan terus. Ada orang berniat hari ini, dia cuti sebulan. Ataupun ada orang berniat hari ini setahun. Sama juga sama ini, artinya dia konsisten sentiasa. Artinya iaitu sikapnya itu, perangai itu, dia sentiasa berusaha, iaitu cara berfikir dia sentiasa ada dalam dirinya. Artinya motivasi dirinya sentiasa. Di mana pun dia berada, dia sentiasa ada. Yang kedua kita dapat perhatikan ialah mengenai dengan iaitu cara dia menyesuaikan perasaannya. Dalam susah, dalam duka dan suka, dia sentiasa sabar.
Ada orang bila susah dia berhenti. Ada apa bila senang sambung lagi. Jadi ini maksudnya dia tidak betul-betul, artinya tidak declare atau tidak mengisytiharkan pada dirinya sendiri bahawa dia sebenarnya berusaha membaiki tabiatnya, perangainya, kelukannya supaya kejayaan dapat diraih, supaya bisa kata kemenangan dapat kita peroleh. Oleh sebab itu dia ini dua ini tadi, iaitu pertama tadi itu cara dia berfikir, yang kedua ialah iaitu cara dia bisa kata menyesuaikan perasaannya. Sama dia duka atau suka. Inilah dia contoh-contoh orang yang ada mempunyai perangai mau mengubahkan sikap ini tadi supaya dia benar-benar berjaya. Jadi artinya inilah salah satu contoh yang kita dapat lihat. Banyak lagi sebenarnya, tetapi dua ini amat penting sebenarnya. Ya. Baiklah, itu dia di antara penjelasan dan juga pencerahan daripada Profesor Doktor mengenai dengan membina tabiat rajin berusaha. Walaupun dalam masa yang singkat ni Profesor, rasanya banyak tips-tips telah pun Profesor Doktor kongsikan dengan kita ni. Kita mengucapkan ribuan terima kasih Sama-sama. di atas penjelasan Profesor Doktor, dan terima kasih kerana hadir ke studio RTV pada hari ini. Terima kasih Terima kasih Profesor. banyak. Ya.